Pernahkah anda membeli belah menggunakan aplikasi seperti Lazada atau Shopee? Atau membuat pesanan makanan melalui GrabFood ataupun Foodpanda? Pernahkah anda membuat sebarang pembayaran melalui dalam talian seperti menggunakan Maybank To You ataupun CMB Click? Pernahkah anda ditipu dalam urusan jual beli, terutamanya secara dalam talian? Pelbagai penipuan telah dibuat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Individu yang tidak bertanggungjawab dan tidak berperasaan telah melakukan penipuan melibatkan wang ringgit dalam transaksi jual beli bagi mendapatkan sumber kewangan dengan cepat. Ini sering dilakukan kerana tiada hubungan fizikal antara pelanggan dan penjual. Dan kerana pembayaran biasanya diperlukan terlebih dahulu, diikuti dengan penghantaran produk yang diingini melalui email. Scam atau penipuan menurut Nurul Atik terbahagi kepada dua, iaitu secara digital seperti email, WhatsApp, Facebook atau Instagram, dan satu lagi melalui sosial seperti panggilan telefon yang menyamar sebagai pegawai penguatkuasa, mahkamah bank dan sebagainya dengan matlamat untuk mendapatkan data peribadi atau sumber wang masa secara tidak sah. Keadaan ini telah menjadi semakin biasa akibat penggunaan media sosial yang meluas dan menyebarkan penipuan jual beli. Majoriti kejadian ini telah dilaporkan kepada pihak polis, manakala yang lain telah dihantar ke Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNKK Malaysia. Namun, atas kepandaian penipu itu, majoriti mereka mengelak tindakan undang-undang. Pesara boleh dihukum penjara tidak kurang 1 tahun dan tidak lebih 10 tahun serta sebat dan denda, mengikut Akta 574 Kanun Keseksaan Seksyen 420. Okey, secara ringkasnya mengenai konflik penipuan urusan jual beli ini dialami oleh Encik Ahmad dan isterinya yang telah diperdaya oleh kerugian wang tunai berjumlah 7,500 atas dasar percaya terhadap kredibiliti seorang penjual dalam membuat urus niaga pembelian serika wap jenis Philips yang menggunakan platform syarikat Amway. Pada awalnya, pembelian serika wap itu hanyalah untuk kegunaan sendiri dalam menguruskan urusan menyuri rumah tangga. Dan beliau telah berkenalan dengan seorang penjual serika yang dikenal sebagai Ustazah Muslihah yang menjual dengan harga lebih murah berbanding dengan harga yang ditawarkan di premis-premis lain. Setelah itu, isteri Encik Ahmad merasakan puas hati dan mewawarkan kepada saudara maranya mengenai perkara tersebut. Sekiranya mahukan produk tersebut, beliau boleh membantu untuk mendapatkannya. Dan beliau terfikir untuk meraih pendapatan sampingan melalui penjualan serika wap tersebut. Pada mulanya, urusan perniagaan berjalan dengan lancar apabila setiap pesanan yang dibuat oleh isterinya sebagai seorang penjual dengan menggunakan Shopee sebagai platform dapat diuruskan secara baik oleh ustazah itu. Secara purata, isterinya mampu menjual 2 hingga 3 set serika dalam masa seminggu. Malahan, dia tidak perlu menyimpan stok tersebut memandangkan segala urusan pengumpusan telah diuruskan oleh pihak Amway. Setelah hampir 2 bulan, permintaan terhadap produk itu semakin meningkat dan untuk memiliki stok sedia ada yang konsisten amatlah sukar. Bagi menampung permintaan tersebut, isteri beliau berhasrat dengan ingin membeli 7 set produk itu bagi memudahkan urusan penjualan. Sedikit kegusaran telah timbul oleh Encik Ahmad di mana beliau sangsi dan kurang percaya apabila perlu mengeluarkan sejumlah wang yang besar kepada ustazah tersebut. Setelah pembayaran dibuat, di sinilah berlakunya konflik penipuan urusan jual beli oleh ustazah tersebut. Dalam seminggu di mana stok masih belum diterima dan pelbagai alasan telah diberikan oleh ustazah itu, Cik Ahmad mengambil keputusan untuk terus menyemak pesanan produk tersebut dengan pengurusan Amway itu sendiri dan terkejut bahawa mereka tidak menerima sebarang pesanan stok daripada ahli tersebut. Rentetan daripada perkara ini, Encik Ahmad telah mencari ustazah tersebut di tempat kerjanya dan mendapati ustazah tidak hadir kerja dan telah mengambil cuti selama sebulan. Selepas seminggu, buntu dengan situasi ini, dijadikan cerita Encik Ahmad telah mendapat maklumat di mana lokasi ustazah itu berada. Satu pertemuan dibuat dan berlaku pelbagai konflik antara Encik Ahmad dan juga ustazah termasuk ahli keluarganya, sehingga menimbulkan pergaduhan kecil dan juga acu mengatu senjata tajam oleh keluarga ustazah. Encik Ahmad dan rakannya telah membuat laporan polis dan beliau telah mendapat mandat daripada polis bagi menguruskan hal ini secara baik. Namun ustazah dan suaminya telah hadir ke balai polis untuk membuat laporan yang kononnya ingin mempertahankan dirinya. Tetapi hasil daripada bukti hitam putih yang telah dikemukakan oleh Encik Ahmad, pihak polis telah menolak laporan ustazah itu dan
menasihatkan supaya melansaikan hutang tersebut dalam apa jua cara sekalipun. Encik Ahmad telah membuat rundingan sekali lagi dengan ustazah tersebut dan memberi kata putus supaya wangnya dikembalikan dalam tempoh 6 bulan secara ansuran ataupun sekaligus, dan jika tidak, tindakan undang-undang akan diambil. Hasil rundingan tersebut, wang beliau telah dikembalikan dan telah digantikan oleh semula oleh ustazah tersebut. Pelbagai elemen-elemen pengajaran yang kita perolehi hasil daripada konflik penipuan urusan jual beli, antaranya penggunaan lokasi neutral akan menjadi tempat terbaik bagi mengadakan perundingan. Bagi kes ini, tempat berunding yang paling sesuai adalah tempat yang berkecuali. Ini bagi memastikan bahawa setiap pihak tidak akan mempunyai kelemahan atau kelebihan yang tersendiri dan akan membawa kebaikan kepada proses rundingan itu sendiri. Perkara seperti perunding diserang oleh ahli keluarga pesalah tidak akan terjadi dalam hal ini kerana hanya individu yang terlibat sahaja yang akan hadir dan mungkin ditemani oleh pihak ketiga bagi memberikan pandangan atau nasihat serta boleh meredakan keadaan jika berlaku sebarang pertelingkahan. Yang kedua adalah taktik dan pendekatan rundingan boleh ditambah baik bagi meminimumkan situasi di mana rundingan tersebut perlu diulang. Selain daripada itu, taktik serta cara berunding dapat diperbaiki bagi mengelakkan seperti apa yang berlaku di mana rundingan perlu dilakukan untuk kali kedua. Walau bagaimanapun, ketika itu rundingan sepatutnya boleh membawa kepada satu kata putus di mana tempat rundingan adalah balai polis yang merupakan tempat berkecuali bagi proses rundingan dijalankan, ditambah pula dengan kehadiran pegawai polis yang membolehkan untuk menjadi pihak ketiga atau orang tengah. Seterusnya adalah membuat persediaan secara bertulis atau mengatur susun atur perundingan melalui kursus atau rujukan daripada pihak ketiga. Kemungkinan kerana kekurangan pengalaman dalam rundingan boleh menjadi punca bahawa matlamat utama tidak dapat dicapai. Dalam mengulas perkara ini, kesediaan dalam merangka atau merencana susun atur perjalanan suatu rundingan adalah perlu agar tidak tersasar atau mampu dimanipulasi oleh pihak lawan. Dalam keadaan ini, perunding bukan perlu mengalah terhadap isu yang diperjuangkan tetapi mengenengahkan apa yang mereka ingini dari perundingan tersebut supaya ia menjadi satu visi bersama. Dan yang terakhir adalah sokongan emosi. Emosi yang stabil ketika berunding adalah amat mustahak dalam melahirkan suasana kondusif dan tenteram bagi memastikan kelancaran rundingan serta peluang pencapaian matlamat yang cerah. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.